اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 5, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 5, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang pertama, percayakan Allah. Yang pertama daripada 6 asas ataupun 6 tunjang yang dinamakan rukun. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama daripada 6 rukun iman, percayakan Allah. Itu rukun iman yang pertama, percayakan Allah. Makna percayakan Allah ni mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat ketuhanan. Tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat ketuhanan. Makna percayakan Allah tu mengaku putus di dalam hati seseorang, itu percaya. Dengan makna mengaku putus di dalam hati seseorang, mengaku putus ni dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat ketuhanan. Itu makna percayakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang pertama. Yang terdahulunya berkaitan dengan pengertian apa makna iman. Kemudian sebelum tu apa makna Islam. Kemudian depannya ada satu laginya ihsan. Apa makna ihsan? Apa dia punya takrif pengertian ihsan? Islam, iman, ihsan. Ini 3 bahagian, 3 komponen dalam agama. Bukan hanya kita setakat pandai sebut Islam, iman, ihsan saja, bukan. Kita kena faham apa takrif pengertian Islam, pengertian iman, kemudian pergi kepada pengertian ihsan. Kita kemas pengertian Islam, pengertian iman, barulah kita pergi kepada rukun dia. Rukun Islam yang telah lepas dan rukun iman. Ini bukan setakat kita duduk sebut Islam, iman. Kita mengaku kita orang Islam, kita mengaku kita orang yang beriman. Kena fahamlah Islamnya apa, imannya apa. Ini bukan setakat mengaku saja ni. Kena faham molek takrif dia. Kemudian kena faham molek rukun-rukun dia, rukun Islam dan juga rukun iman. Kemudian pembicaraan dalam kitab kita ni, kitab Al-Misbahul Munir, adalah untuk mengesahkan ke-6 rukun iman.
Pembicaraan iman dalam kitab tauhid. Tapi walaupun dalam kitab tauhid ni pembicaraannya berkaitan dengan iman, tetapi comel kita sebelum nak cerita bab iman, kena kemah dulu pengertian Islam, iman dan ihsan. Sebab agama kita bukan iman sahaja. Agama kita Islam, iman dan ihsan. Dia setengah kitab tauhid ni dia pergi kepada ilmu tauhid lah. Mana ilmu tauhidnya untuk mengesah keenam rukun iman itulah hak ilmu tauhid, bahagian tauhid. Jadi apabila kitab tu kitab tauhid, cara tauhid dululah. Mari tak marilah dulunya Islamnya apa, imannya apa, ihsannya apa. Tapi jalanan kitab Al-Misbahul Munir ni diikut jalanan kitab Faridatul Faraid. Yang mana kitab yang terdahulu kita baca di masjid ni Faridatul Faraid. Yang mana kitab Jawi yang paling masyhur di tempat kita ni, di Malaysia ke Indonesia ke Fatani ke, Faridatul Faraid. Sebab di awal tu dia kemas dulu bab agama, barulah pergi kepada tajuk kitab apa, kitab tauhid. Pembicaraan dia untuk mengesahkan enam rukun iman. Tapi permulaan ni cerita dulu Islam, iman dan ihsan. Kemudian nak pergi ni kepada rukun-rukun. Rukun Islam lepas dah, ni nak pergi kepada rukun iman. Jadi rukun iman yang pertama, percayakan Allah, percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna percaya akan Allah? Maknanya mengaku putuh di dalam hati seseorang, itu percaya. Dipanggil jazam. Al-jazmu, jazam, putuh. Mana apa ni? Hati kita mengaku putuh 100%. Itu iman. Kalau hanya 99% saja percayakan Allah, tak sah lagi iman. Dia kena putuh 100%. Bukan kata 99% Allah ada, tapi ada jugalah kemungkinan kecilnya Allah tak ada. Moga tak boleh tengok juga, tapi kemungkinan tak ada ni kecil je lah. 1% je, 1% je. Kalau kemungkinan tak ada tu, tak sah lagi iman. Dia iman percaya ni mengaku putuh dalam hati. Ini percaya. Lain dengan cakapan kita. Cakapan kita ni berat sebelah percaya tu panggil percaya dah. Memanglah kita tak harap 100%, tapi maknanya boleh kira lah. Boleh kira. Anak kita ni kita boleh harap dia ni. Kita kata ni seorang kita percaya. Anak ni seorang kita percaya. Tapi kita cek juga, kita pantau juga. Dah percaya lak sudahlah, biar je lah. Budak learning. Tak boleh nak biar gitu. Kena pantau jugalah sikit-sikit. Dan tadi kata percaya, tak boleh percaya meruk. Meruk tau. Percaya meruk. Itu meruk. Biasa percaya meruk ni tok lelaki ni bini tau. Bini dia percaya ke tok lelaki, tapi tak boleh percaya meruk. Dia kata sesudah ada seorang lagi. Dia tak boleh percaya meruk. Meruk tu tau. Tak boleh percaya sepenuhnya lah. Maknanya kita kata budak ni tak boleh percaya sepenuhnya, macam-macam hal. Tapi pasal tu kita kata percaya. Tu percaya cakapan kita. Bab percaya iman ni tak mengaku putuh 100%, tu panggil percaya. Mengaku putuh di hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Mana sifat-sifat ketuhanannya terkaya daripada yang lain, segala-gala berhajat hanya kepadanya. Itu sifat-sifat ketuhanan. Segala-gala sifat ketuhanan ni terkaya daripada segala-gala, lepas daripada segala-gala. Kemudian segala-gala hanya menumpang, hanya berharap
kepadanya sahaja, itu dia sifat ketuhanan. Apabila Tuhan ni bersifat dengan sifat ketuhanan, terkaya lepas daripada segala-gala hanya berhajat kepadanya sahaja, pastilah Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, macam mana nak terkaya daripada yang lain? Apabila Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, ada sifat kekurangan, maka tidak terkaya Allah daripada segala-gala. Sebab kekurangan tu perlu kepada bantuan yang lain. Tapi Allah terkaya daripada segala-gala, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Sebab apa? Sebab Tuhan ni terkaya daripada segala-gala berhajat, berkendak hanya kepadanya. Sebab apa? Sebab Allah sahajalah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang tidak terhingga banyaknya, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Mari daripada mana ni? Mari daripada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ketuhanan, terkaya daripada segala-gala hanya berhajat, berkendak kepadanya sahaja. Maka pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Tapi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terhingga banyaknya. Jadi setakat manakah padang kita ni kenal dah Allah. Sebab kita nak mengaku putus di hati, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah sifat ketuhanan yang mana bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Setakat mana kah padang panggil kenal Tuhan, kemudian kita pun mengaku putus di hati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ambillah setakat 20. Itu keluar 20. Tapi bukan sifat Allah 20. Sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Tapi dalam banyak-banyak tidak terhingga tu, setakat mana kau padang panggil kenal Tuhan, itu ulama bersusung keluar kaedah sifat 20. Yang mana sifat 20 ni merangkumi asma Allah 99. Yang mana sifat 20 ni selamat kita daripada menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni asas fardu ain kepada kita. Kemudian kita nak memahami asma Tuhan 99, itu bukan fardu ain lah. Tapi kalau kita nak pergi pula pada asma Tuhan 99, lagi comel. Tapi hak sifat 20 ni sudah merangkumi asma Tuhan hak 99. Ini susunan ulama-ulama yang muktabar, yang sudah diterima pakar kaedah sifat 20 ni 1000 tahun lebih, diterima pakar di seluruh pelosok dunia. Kaedah ni kaedah yang disusun oleh ulama muktabar yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengaji sifat 20 ni untuk mengesahkan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bahawa kita mengaku putus dalam hati, tentu sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Mengaku putus dalam hati, ini dipanggil percaya, iman. Dan juga dipanggil akidah. Akidah ni simpulan kepercayaan di hati. Sama dengan makna mengaku putus. Makna mengaku putus ni seolah-olah kita sipur, kita ikat mati, tinggal seorang pun kita nak berubah dah kepercayaan kita. Ni hak mengaku putus di hati. Percaya di sini. Mengaku putus di hati dengan bahawa jazam di hati kita, dengan bahawa kita sipur mati di hati kita. Itu dia panggil akidah. Pengertiannya sama sahaja. Antara percaya
Putus di hati kita panggil jazam, kita panggil simpulan iman, simpulan kepercayaan, sama saja. Mengaku putus di hati. Itu dipanggil percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku putus di hati, bukan ingat di hati, bukan. Ini kena faham boleh sini. Beriman kepada Allah makna mengaku putus di hati akan Allah Subhanahu wa taala, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mengaku putus di hati. Sama juga pergi pada persoalan rukun iman yang keenam. Mengaku putus di hati, kesemuanya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Mengaku putus di hati, bukan ingat di hati, bukan. Hak ingat di hati itu bergantung kepada kekuatan dalam masing-masing. Hak tu bukan bab iman, itu bab kekuatan, kemantapan iman masing-masing. Nak mari mana kekuatan kemantapan iman ni? Mari daripada Islam dan ihsan. Islam dan ihsan ni lah yang akan memantapkan, yang akan mengkuatkan iman kita. Bila iman kita mantap, iman kita kuat, terselahlah ingatan di hati kita akan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman ni, hanya setakat mengaku putus di hati. Mengaku putus di hati Allah ada. Mengaku putus di hati Allah ada yang sedia kala, yang tidak ada kesudahan. Mengaku putus di hati Allah mengetahui segala-galanya. Mengaku putus di hati Allah melihat segala-galanya. Atau pegangan. Tapi diingatan, ingat Tuhan ada. Oh ingat Ralik khayal tu nak ingat Tuhan ada mana. Tengok semayang tak ingat ngadak tu apa kata riti. Tapi pegangan tetap dah Tuhan ada. Pegangan tetap dah Tuhan mengetahui, Tuhan melihat. Jadi kita berani langgar perintah Tuhan tu sebab apa? Sebab kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang melihat. Tapi di pegangan kita memang utuh. Kejap di hati kita Allah mengetahui, Allah melihat. Lepas tu kadang-kadang sebab apa hak zahir je kita jaga. Sebab apa hak hati kita biarkan dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita lupa akan Allah yang mengetahui segala-gala perkara zahir dan batin. Tuhan tahu belaka. Tapi di pegangan kita memang kita berpegang Tuhan tahu zahir dan batin. Takkan kita berpegang Tuhan tahu macam sama-sama kita tahu kan. Sama-sama kita tahu ni tahu hak zahir je. Hak zahir pun kena kecek dia orang tau. Hak dalam hati kita tak tahu. Dalam hati seseorang. Jadi kita dengan Tuhan, kita berpegang Tuhan tahu macam kita. Tak, kita pasti berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara. Tetapi kenapa kita membiarkan dalaman hati kita derhaka kepada Allah? Sebab kita lalai, kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang melihat segala-gala. Sebab apa? Iman kita tak kuat. Adapun untuk sah iman, mengaku putus di hati, sahlah iman. Nak kuat iman tu bukan cerita bab ngaji tauhid, itu cerita bab amalan lah pula. Amalan kita tu, amalan Islamnya comel, ihsannya comel, zahirnya comel, batinnya comel. Hak itulah pula yang akan menguatkan iman kita. Ni nak mengaku putus di hati untuk sah iman. Jangan duk campur antara untuk sah iman, tauhid, mengaku putus di hati dengan kekuatan basirah. Kekuatan basirah tu itu orang yang ada maqam, orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelik bunyi. Dah memanglah mengaku putus di hati je. Bukan hati kena ingat. Sebab tempat kita ni ada orang bawa mengaku putus di hati, pasti ingat. Tak ingat, tak mengaku di hati tu. Dia agak kau tu. Kau tu jeng. Apa? Jeng kreng tu apa? Jeng pun nak kena kau tu.
Ni kena meresap, kena menjiwai, kena meresap, kena menjiwai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa benda nak cerita tu? Oh, nak cerita bab kedudukan makam. Kita nak cerita untuk sah iman. Untuk nak cerita bab kedudukan makam, ni bukan cerita dalam kitab Tauhid sifat 20. Itu ada medan lain pula, itu ada ilmu lain pula. Jangan buat kucalana gitu, punah rana. Ni mengaku putus ni, putus di hati ni, mesti ingat. Tak ingat, tak putus lah tu. Lock naik, tu dah ingat lah tu. Tak putus di hati, kafir. Kena faham boleh. Lepas tu bunyi kata nak putus ni kena ingat tu belum tarik, nak tarik tu rosak. Lek jadi tempat kita ni. Sebab tu saya cakap dulu dia kata, dia senyum je. Dia senyum apa? Ada kebalah tu. Tak boleh nak beza antara iman, akidah, i'tiqad dengan cerita bab makam. Apa tak boleh nak beza kita lalu benar. Pelik. Jangan macam percaya tak percaya je. Ada kebalah tu. Sebab apa sih itu maknanya? Asas iman, ta'rif, percaya kepada Allah tu makna apa pun tak tahu orang panggil. Makna apa? Tauhid, ilmu tauhid pun tak luluh. Ilmu tauhid pun tak luluh. Tiba-tiba baca kitab sifat 20. Baca kitab hakikat. Baca kitab Al-Misbahul Munir, tarik pada hakikat. Baca kitab hakikat, tarik kepada sifat 20. Ni kucalanan. Medan lain dia dicampur aduk. Mana apa ni? Dia jahil pengertian ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu akidah. Kalau sini pun tak lulu, tak ada cerita lah. Tapi dia punya suraian dia tu nampak macam boleh terima akal juga. Mengaku putus di hati. Ni putus di hati ni. Jazam ni 100% ni. Mesti kena ada diingatan. Tak ada diingatan tak putus lah tu. Dia tarik kau tu. Dia dengar, dia juga. Dan kalau tak ingat tak putus. Walau kita bab iman, bab mengaku putus di hati ni tak ada kaitan pun dengan ingatan. Bukan kata di hati tak ingat, di hafazan pun tak ingat. Yang saya besok misalnya, contoh Rasul 25 orang tu. Contoh Rasul 25 orang, namanya tercatat di dalam Al-Quran, yang mana rukun iman yang keempat, percaya kepada Rasul tu, kita kena beriman dengan ke-25 Rasul ni, kita kena seorang-seorang kita kena beriman. Manapun kita kena mengaku putus, seorang-seorang tu Rasul, Nabi serta Rasul. Tiap-tiap seorang daripada 25 orang ni. Sebab apa? Sebab 25 ni Tuhan sebut dalam Quran. 25 ni. Maka tiap-tiap 25 ni wajib kita beriman secara tafsil dia panggil. Secara seorang-seorang. Mengaku putus di hati, kita percaya sepenuh di hati, tiap-tiap seorang ni adalah Nabi dan Rasul. Itu iman, percaya. Tapi bukan kata diingatan hati, tak ingat langsung. Ceritaan pun jarang-jarang je kita dengarnya. Kalau kita dengar ceritaan pun Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, tu je nama-nama kita biasa dengar ceritaan. Biasa dengar ceritaan Nabi Hud. Kalau Nabi Lut tu biasalah dengar. Hud. Tak kenal Hud, tak tahu. Hud ke Ilyasa ke, biasa dengar ceritaan dia. Tak saya dengar pun ceritaan dia ni. Jadi maknanya diingatan hati pun tak ada. Kalau nak bilang hak 25 ni pun tak boleh nak bilang. Cuba bilang seorang-seorang 25 ni. Daripada Nabi Adam AS sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani? Berani? Bukan kata diingatan hati, dihafazan pun tak ada. Walau kita wajib mengaku putus, tiap-tiap seorang ni adalah Nabi dan Rasul. Ini dalam rukun iman ni, percaya pada Rasul. Kena mengaku putus hati, percaya 100%,
Tiap tak seorang ni Rasul. Dan macam mana kita kata mengaku putus di hati? Ingatan hati pun tak ada, dihafazan pun tak ada. Ceritaan pun tak jadi dengar. Ceritaan Nabi-Nabi, contoh Nabi Hud ke apa semua. Dan mana apa kata mengaku putus? Didatangkan satu nama, Ilyasan. Kita tahu yang kita mengaku putus di hati, Ilyasan, Nabi dan Rasul. Sudah. Itu panggil beriman tu. Tak nak ingat. Syuaib. Syuaib ni kita biasalah dengar ceritaannya sebagai guru Nabi Musa AS. Syuaib tu mertuanya. Biasalah dengar jarang-jarang. Daripada cerita Nabi Musa AS naik pada Nabi Syuaib AS. Bila sebut kata Syuaib, kita tahu dan kita mengaku putus di hati, Syuaib adalah Nabi dan Rasul. Itu panggil iman. Bukan kata nak kena ingat. Mana? Tiba-tiba mengaku putus di hati, kena ingat. Tu jauh lagi tu. Tu jauh lagi. Baca kitab Tauhid sifat 20 juga. Kalau ada seumpama tu mengaku putus di hati, berpegang, maka kena tarik di ingatan, kena biar meresap menjiwai di ingatan. Dululah. Dulu. Itu bukan pengajian akidah. Orang yang cuba nak baca tu bukan ahli. Ini ilmu usuluddin. Haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Haram kita belajar. Ni ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tak silap muka surat 6 gitulah. Ataupun buka dalam kitab Aqidatul Najin, buku surat 12. Dinyatakan di dalam tu haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru, hanya membaca sendiri, dan guru yang tidak mahir, yang mana pengarang menyatakan pada masa mereka dahulu ramai dan orang yang mengaku pandai dalam ilmu usuluddin tapi bawa fitnah dalam agama, mencelarukan dalam agama. Pada masa dulu ada dah. Sama ada usuluddin pegangan ni nak bawa oleh kaedah sifat 20, kena berguru dan mahir, bukan hanya membaca. Kalau nak bawa bab akidah pegangan melalui kaedah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, sama juga. Dia kena berguru dan dia kena mahir, bukan hanya membaca, tiru-tiru saja. Kalau lebih tinggi laginya, ini orang yang alim besar, dia nak datangkan bab pegangan direct kepada Al-Quran. Sama juga ilmunya, ilmu yang dalam, dia berguru dan mahir dengan ilmu Al-Quran beserta dengan belah-belah ilmu yang lain. Bukan hanya setakat baca satu ayat Quran kemudian dia pun nak kupah itu akidah. Jangan. Tapi bila tak mahir, walaupun belatar belakangkan agama, dia ambil daripada Al-Quran, tiba-tiba jalanannya jalanan yang terpesong. Walaha, kalau kita kembali kepada sejarah, golongan-golongan yang terpesong di awal Islam, yang digelar Mu'tazilah, Qadariyah ke Jabariyah ke, kalau kita ngaji dalam kitab-kitab yang besar, mereka sendiri pun bersumberkan Al-Quran bagi tiap-tiap satu pegangan mereka yang terpesong. Sumber mereka Al-Quran. Dan sebahagian mereka memang alim dalam ilmu Al-Quran. Semacam dia boleh terpesong. Mereka salah memahami satu-satu ayat. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab besar tu, kalau kupahlah, tutup ahli sunnah wal jamaah, kita kupah ikut jalan Mu'tazilah, Qadariyah ke Jabariyah ke, kita sertakan dengan dalil-dalil ayat Quran, boleh batin kita. Boleh batin kita. Tapi dalam kitab-kitab tu didatangkan pegangan Mu'tazilah dengan dalil ayat Quran, pada ulama pun datangkan balik. Apakah pengertian ayat tu yang sebenar? Mana apa? Ini salah pemahaman. Orang panggil apa? Salah konteks. Itu dah. Konteks. Konteks ni bukan telefon. Telefon konteks kan tak? Kenapa? Ni cakap apa sekarang? Tak erti kok. Terah tiru-tiru gitu je. Mana apa? Ayat tu disalah pemahaman. Mana ayat Quran dia pakai? Pakai ayat Quran.
Sebab tu dipanggil ulama Mu'tazilah, dia panggil. Menurut pandangan ulama-ulama Mu'tazilah, ulama bukan orang jahil. Macam mana kita Al-Quran tak dalam mana, kita nak direct kembali pada Al-Quran. Kita sepatutnya guna pakarlah hak jalanan, kaedah-kaedah yang disusun oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang bersumber Quran hadis. Walaupun kita ni tak reti Quran hadis, kita boleh berpegang dengan akidah Quran hadis yang sebenar. Walaupun kita tak reti satu ayat pun. Kita tak reti satu ayat pun. Contoh dalam bab qadar dan qadar, kita tak reti satu ayat pun. Tapi pegangan kita tepat dengan pegangan Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita mengaji kaedah asal 420 ni, tak ada satu ayat pun. Kita pegang kemah, benar kita mengaji kolam muka tinggi, kita pun jumpa dalil. Oh, dalil ni hak kita duk pegang lama kening. Maknanya walaupun kita tak reti Al-Quran, tapi dengan ni kitab-kitab karangan ulama muktabar warasatul anbiya ni, kita boleh berpegang dengan akidah Al-Quran walaupun kita jahil ilmu Al-Quran sekalipun. Orang terdahulu ada orang yang pandai Al-Quran, tiba-tiba pegangannya terpesong kerana salah pemahaman mereka pada satu-satu ayat Quran. Lepas tu saya baca satu buku, kekuatan di kita ni memberi bekas. Kenapa? Kerana ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada kita. Itulah di antara jatnya ni terpesongnya ulama Mu'tazilah terdahulu. Dia ambil ayat Quran, dia tak pakau kitab-kitab ni. Dalam ayat Quran menyandar perbuatan kepada kita, berarti kita beri bekas dengan kekuatan yang terletak di kita. Itulah akidah Qadariyah. Yang akidah Qadariyah pun kan tak dia kena ayat menyandarkan perbuatan kepada kita. Itu macam dengan ayat yang lain pula. Allah yang menjadikan segala-galanya. Allah khaliqu kulli syai'. Dia kena reku antara ayat dengan ayat-ayat yang lain. Lepas tu keluar pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan yang berpandu pada Quran dan hadis Nabi. Maknanya dia nak ambil pada Quran. Akhirnya tulis buku jelas-jelas Qadariyah. Tapi tak kenal Qadariyah. Kalau mengaji macam qadar qada ni, dia akan kenal nama ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah dan Jabariyah. Akan kenal tu. Ni tak kenal Qadariyah Jabariyah. Ada pula orang kata ngaji sifat 20 ni molek. Tapi jangan sebutlah hak Qadariyah Jabariyah tu. Tak ada dah learning. Hak ada learningnya kapitalis, komunis. Hak ada learning sekular, yang ada learning. Tak ada dah. Qadariyah tak ada, Jabariyah tak ada, Mu'tazilah tak ada dah. Itu cerita apa benda tak ada. Orang ni tak kenal. Dia tak kenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak kenal akidah Qadariyah Jabariyah. Apa tak ada? Apa tak ada? Akidah Mu'tazilah yang berpegang bahawa perbuatan jahat tidak berkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tu jelas-jelas. Orang lain ni ada berpahaman seumpama tu. Dalam ucapan pun ada, dalam tulisan pun ada. Ada saya baca satu tulisan berkaitan dengan orang yang mana? Main krisis identiti tu. Krisis identiti. Faham tak? Hak jenis gini gitu. Au. Faham tak? Abang apa? Mek Iyang. Mek Iyang dah. Baku kondah. Mek Iyang. Dia panggil orang tu ada krisis identiti, dia panggil. Itu situ. Maknanya perkara ni tidak ada kaitan dengan Allah. Sebab kalau Allah menentukan dia jadi seumpama tu pandang, zalimlah Allah. Itu dia. Dalam surat Kabur. Dalam surat Metro saya baca dulu. Tapi yang menulis tu bukan bidang agama lah. Pensyarah bidang tu tak tahulah. Maknanya kalau Allah yang menentukan dia jadi seumpama tu, zalim Allah. Jadi tak faham. Apa tu kata tak ada Mu'tazilah? Tak ada. Ni orang seumpama ni dia tak kenal. Mana Ahlussunnah, mana Mu'tazilah. Terkadang terang-terang Mu'tazilah yang terpesong.
Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui sahaja. Kalau Allah telah menetapkan, apa perlu utus Rasul? Ni bukan orang lebar bawah ni, orang lebar atas sekali. Orang lebar atas sekali. Tapi bukan di negeri kita lah. Orang lebar atas ni di negeri mereka. Dalam rakaman terang-terang, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui. Kalau Allah telah menetapkan, apa pun lagi Allah utus Rasul. Ni jelas-jelas Mu'tazilah. Siapa kata tak ada? Tapi ucapan seumpama, bawakan seumpama ni, orang kata sunyi sepi. Tidak ada pun orang yang bantah. Tidak ada pun orang yang tentang balik. Biarkan sahaja. Yang jelas-jelas akidah ni terpesong. Tak ada iradat. Yang adanya ilmu sahaja. Iradat tak ada. Walau pegangan kitanya, innama amruhu iza arada syai'an. Iza arada syai'an. Apabila menghendaki oleh Allah akan sesuatu. Arada syai'an. Itu iradah. Kehendak Allah. Bukan mengetahui. Tapi apa yang Tuhan kehendak, Tuhan mengetahuilah. Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan perkara yang ia kehendak. Bukan ia mengetahui, ia kehendak. Itu qadar ketentuan azali. Siapa tu qadar ketentuan azali pun tak reti situ. Siapa kata tak ada Mu'tazilah sekarang? Bebas terbuka. Bukan sebulan lepas dalam seminar mana. Itu sebut nama Mu'tazilah lah. Kita kena kembali kepada akidah Mu'tazilah. Sebab kegemalangan khalifah Islam masa lampau kerana mereka berpegang akidah Mu'tazilah. Tu sebut terang-terang. Akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah ni tak boleh pakai dah. Salah. Sunyi sepi juga. Tu terang-terang. Buat seminar lagi. Macam mana kata tak ada Mu'tazilah. Adanya kapitalis, komunis. Patut je ada. Jangan sebutlah Mu'tazilah, Qadariyah ke, Jabariyah ke. Molek sebab 20. Tapi Mu'tazilah tak ada dah lah ni. Dia tak kenal. Tidak kenal Ahlussunnah mana, Mu'tazilah yang mana. Ada sampai bila-bila. Kemudian penambahan hak lain-lain salah tu penambahan lain pula. Tapi hak Mu'tazilah, Qadariyah ke Jabariyah ada sampai bila-bila. Kenapa kata tak ada? Tak ada sebab tak kenal. Jadi nak mengaji bab pegangan kena atur molek lah. Sebab ini usuluddin, tapak agama. Kalau siapa peringkat apa mana percaya, apa mana iman pun tak faham. Percaya iman ni mengaku utuh di hati. Adapun berkaitan dengan ingatan, itu berkait dengan kekuatan dalaman masing-masing. Di sini cerita cakap soalah. Tuhan ni bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Kayak gini kepada kaedah sifat 20. Ada sifat 20 ni lah. Nak memastikan hati kita mengaku putus akan sifat-sifat Allah. Hak 20 tu secara tafsir, secara detail, secara terperinci. Ini cakap baru ni. Mengaku putus di hati Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala hanya berkehendak kepadanya, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang tidak terhingga banyaknya, maksudnya daripada sebarang sifat kekurangan, yang tidak terhingga banyaknya. Ini cara kasar. Cara detail terperinci pergi kepada sifat 20. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, dengan sungguh begitu, ibarat ayat dia. Maka jika seorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu, sungguh Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat ketuhanan, tak mengaku putus setakat 90% je contohnya, atau ia mengetahui juga, tahu, dengan tidak mengaku, tahu tapi tidak mengaku, mana tidak mengaku putus di hati. Sebab tahu dan mengaku putus di hati ni tidak berlaziman.
Contohnya ahli kitab tahu Nabi kita sebenar, tapi hati tak mengaku. Puak munafik pada masa Nabi SAW tahu apa yang Nabi bawa, sebab mereka masuk majlis ilmu Nabi SAW, tapi hati tidak mengaku. Jadi tahu dengan mengaku tidak berlaziman, tapi nak mengaku putus di hati mari daripada tahu. Tahu tidak semesti mengaku. Nak mengaku putus di hati, nak putus di hati satu-satu kepercayaan, mesti mari daripada tahu dulu. Tapi tahu semesti mengaku, tidak semestinya. Ini tahu dengan tidak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman. Dan adalah ia orang yang dua pesteng tadi itu, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau semayang puasa sekalipun. Kafir di sisi Allah, zahirnya dia orang Islam, hati tak percaya, hati tak mengaku putus, hati tak terima. Zahir okey je, tak bunyi mulut. Kalau bunyi mulut, Tuhan ni ada tak ada, mungkin belaka ni. Ada Tuhan ke tak ada Tuhan ni, mungkin belaka. Lah, kita ni ada, Tuhan buat. Kalau Tuhan ada, siapa nak buat pula dia ni? Dia boleh tanya bala tu. Getarang sekali buat. Senyum-senyum juga. Halal, selamat, aman damai kehidupan. Tak ada kena apa-apa pun. Dah, kita ada, Allah mengadakan kita. Dah Allah. Siapa mengadakan dia? Ni bukan masalah iman ni. Ini masalah percakapan. Hak zahir berkaitan dengan Islam. Hak ni zahir dia comel. Siap semayang lagi, siap puasa lagi, zahir dia comel. Dia orang Islam, mak ayah dia Islam, maka hukum dia Islam lah. Tapi apabila tidak mengaku putus di hati akan sifat-sifat Allah, maka orang ni orang yang kafir di sisi Allah. Kafir di sisi Allah, walaupun Islam di sisi hukum dunia sekalipun. Lepas tu siapa ni? Kita nak tahu macam mana? Ni kita tak tahu. Sebab ni persoalan hati masing-masing. Wa hisabuhum 'ala Allah. Perkiraannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Islamnya lain, zahir. Imannya kepercayaan hati, mengaku putus di hati. Mana jikalau semayang puasa sekalipun, si Allah Ta'ala kafir, mati dalam keadaan hati tidak percaya kepada Allah, kekal neraka selama-lamanya. Semayang puasanya sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia bertaubat, kemudian hati dia mengaku balik, kemudian semayang puasa tu kena ulang semula, kena qada balik. Sebab orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala, dan puasa dia sama sekali tidak, bukan setakat tidak ada pahala, bahkan tidak sah. Sebab nak sah semayang puasa, mestilah orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang pertama. Yang keduanya, percaya akan malaikat. Ini rukun yang kedua. Wallahu a'lam. Jadi kini kita berhenti ni perenggang betul dah. Sebab minggu ni minggu yang terakhir, minggu depan Ramadan. Kemudian pihak masjid diriwayat dah, kita ni lepas daripada rayanya jatuh hari Ahad. Dia tak puasa lagi pun. Tengoklah satu Syawal tu bila. Nak kena kira lah, nak kira kelas ni. Allah tengok dah satu Syawal dulu, puasa tak start lagi. Alah, nak hitung hakilah, kena kira lah. Jadi satu Syawal hari Ahad, kemudian satu Syawal hari Ahad, 8 Syawal, 8 hari Ahad juga dah. 8 Syawal tu raya Nan. Jadi hari Seninnya 9 Syawal. Jadi malam tu insya-Allah kita mula kelas. Mana kira-kiranya kita mula kelas lepas raya Nan. Raya hari Ahad, raya Nan pun hari Ahad juga.
Gapa raya 6? Ada raya 6. Jangan ada setengah tempat tu besar raya 6. Pakai baju baru semula. Raya 6 tu. Dia pakai baju baru semula raya 6. Jadi raya hari Ahad, 1 Syawal, hari Ahad tu raya 6. Jadi hari Isnin tu malam tu insya-Allah lah. Kita mulakan kelas mana lepas daripada raya 6. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rutat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.